Okey, baik. Bertemu kembali dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Hari ini di studio ada topik menarik dan panas sebenarnya untuk kita kupaskan untuk penonton kita lah pada pagi ini. Kita nak berikan kesedaran. Tajuk kita hari ini, beli dulu, bayar kemudian. Ini memang antara tawaran-tawaran menarik yang kita dapat saksikan terutamanya di media sosial, di platform e-dagang yang menawarkan tawaran-tawaran yang begitu indah di mata kita ni tetapi tidak di sebaliknya. Jadi kita nak berikan kesedaran kepada anda apakah bahana yang menanti sekiranya anda terjerumus dalam situasi-situasi seperti ini. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan buy now pay later ataupun beli dulu bayar kemudian ini, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Baharum Abdul Hamid yang merupakan penganalisis ekonomi Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Prof, kita nak cerita berkenaan dengan beli dulu bayar kemudian ni. Konsepnya tu tidaklah baru. Sebelum ini pun memang sudah lama diperkenalkan. Cuma sekarang ini dia agak terkenal lah kerana ada banyak iklan yang ditawarkan. Jadi ramai yang mengetahui berkenaan dengan teknik-teknik pembelian beli dulu bayar kemudian ini. Tapi bahayanya kita tidak tahu selepas itu, Prof, saya rasa sesuai untuk Prof kongsikan kepada Motor Selamat Pagi Malaysia bagaimana sebenarnya kesannya sekiranya kita tidak mengambil peduli ataupun menjadi kesedaran berkenaan dengan beli dulu bayar kemudian ini. Okey, terima kasih. Kalau kita melihat kepada sosial media sekarang, baik Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, dipenuhi dengan iklan-iklan sedemikian. Buy now pay later ni bukan sesuatu yang baru. Sebelum ni telah wujud. Namun golongan yang selalunya buy now pay later ni adalah satu, sama ada golongan yang memiliki kad kredit. Jadi kita kata golongan yang agak berkemampuan. Tetapi semenjak adanya beberapa institusi ataupun portal ataupun platform yang menawarkan buy now pay later ini, maka ianya sudah meluas. Ianya mencakupi sehingga sesiapa sahaja. Dan proses tapisan sudah menjadi longgar. Buy now pay later ini adalah satu instrumen yang dari segi hakikinya baik. Namun apabila ianya disalahgunakan, ini kita kata ikut nafsu lesu, ikut hati mati. Jadi dia telah sampai ke satu peringkat yang kita katakan amat membahayakan, di mana dia memerangkap belia-belia di luar sana untuk membeli barangan yang tidak perlu, hanya kerana gaya hidup, hanya kerana mengikut trend dan sebagainya. Saya amat risau jika keadaan ini berterusan. Kalau kita melihat statistik negara, hutang isi rumah sudah pun dalam satu keadaan yang membimbangkan. Dan ini jika ditambah dengan, walaupun kita kata hutang BNPL ni adalah hutang-hutang yang kecil, tetapi secara agregat dia akan menyebabkan satu keadaan yang amat merisaukan. Dan saya risau disebabkan BNPL semakin ramai belia yang boleh diisytiharkan muflis. Jadi beringat dahulu, ukur baju di badan sendiri. BNPL satu instrumen yang baik jika kita membeli barangan yang kita perlu dan boleh menjana pendapatan. Sebagai contoh, jika pekerja gig ekonomi ingin membeli motosikal dan motosikal itu digunakan untuk menawarkan perkhidmatan gig ekonomi. Namun jika kita terlalu mengikut nafsu dan hanya membeli kerana kita boleh membayar secara ansuran, ini amat merisaukan. Pasti seperti yang Prof nyatakan tadi, BNPL atau buy now pay later ini adalah baik sebenarnya, inisiatif yang baik. Cuma sekiranya melebihi batasan, melebihi had kemampuan seseorang individu, ianya akan memudaratkan atau memakan diri, Prof. Jadi bagaimana kita boleh fahami apakah antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan seorang individu tersebut terjerumus dalam keadaan situasi ini ataupun terperangkap dalam keadaan hutang yang banyak ini, Doktor? Yang pertama, saya amat berharap dan saya ingin meminta syarikat-syarikat, institusi-institusi, platform, portal yang menawarkan perkhidmatan ini melakukan perniagaan secara berhemah. Jangan memerangkap. Kalau kita lihat sekarang, mereka menggunakan pelbagai cara selain daripada iklan statik di dalam sosial media seperti Facebook, Insta, Twitter dan sebagainya. Mereka menggunakan influencer dan juga selebriti untuk mempromosikan. Dan influencer dan selebriti ini mempromosikan dengan satu cara yang agak agresif, sehingga kan meletakkan tekanan kepada orang ramai jika dia tidak mengikut trend ini, membeli gadget terbaru, telefon jenama sedemikian, Siri sedemikian, seolah mereka ketinggalan. Itu yang pertama.
Yang kedua, ia juga meletakkan ketegangan atau ketekanan kepada ketua keluarga. Ini adalah apabila anak-anak remaja khasnya meletakkan tekanan kepada ibu bapa ingin membeli gadget ataupun membeli instrumen yang baru, dan apabila ibu bapa katakan kita tidak mampu, mereka katakan kan ada BNPL, kita bayar sedikit sahaja. Dan dalam setengah-setengah kes meletakkan tekanan kepada suami isteri. Apabila isteri yang tergoda dengan iklan-iklan sedemikian, sehingga kan emas juga sekurang sudah BNPL. Macam kita kata kalau dulu, kalau kita melihat kemampuan, mungkin bila melawat kedai emas hanya membeli gelang emas yang halus. Tetapi sekarang BNPL kan ada. Boleh beli pulut dakap. Jadi suami pun terperangkap. Suami pun terperangkap. Mana kau jawab bini aku ni? Jadi ini boleh menyebabkan situasi di mana keluarga tertekan, boleh meretakkan institusi keluarga. Jadi saya ingin melihat platform, portal, institusi yang mempromosikan ini, promosikan secara berhemah. Datangkan sekali dengan amaran ataupun nasihat. Atau kita kata financial literacy. Kita mendidik orang ramai. Gunakan instrumen ini secara baik dan tidak terlalu mengikut hati, nanti mati. Satu lagi Prof, satu lagi taktik ataupun cara yang digunakan oleh pihak-pihak yang mempromosikan BNPL ni, zero installment, zero interest, tak ada kadar bunga yang perlu dibayar sekiranya anda berhutang dengan syarikat mereka dan sebagainya. Dan ini orang kata macam kita buka pintu, kita menjemput mereka untuk menggunakan perkhidmatan BNPL ini. Bagaimana nasihat Prof sendiri? Yalah, ini bagus, tidak ada interest. Ya. Kalau contohnya kita bayar 1,000 lah kita bayar balik. Tapi kalau kita tidak merancang keuangan kita tu, dia akan memerangkap juga. Jadi bagaimana pendapat Prof atau pandangan Prof berkaitan dengan situasi ini? Harus berhati-hati. Baca keseluruhan terma. Kadang-kadang yang diiklankan tu dia kata tidak ada kadar faedah, tetapi ada bayaran perkhidmatan. Bayaran perkhidmatan dia kata kami mengenakan bayaran perkhidmatan, kami tidak mengenakan faedah. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita terlewat bayar, dia ada penalti. Dan penalti ini boleh berkembang. Ini yang merisaukan. Jadi contoh, sebagai asalnya kita membeli sebuah gadget, gadget yang terbaru yang berharga 8,000 lebih. Tetapi apabila kita tergelincir bayar ansuran, 8,000 lebih tu bakal bertambah beranak pinak. So kita jangan terlalu tergoda dengan tiada faedah saja. Sehingga kan ada portal yang juga menawarkan dengan menggunakan syariah compliant, patuh syariah. Ini menyebabkan satu lagi tarikan. Jadi ramai di luar sana khasnya yang beragama Islam, dia kata ini patuh syariah. Jadi boleh. Seolah bila kita kata patuh syariah, kita tak suruh orang ramai berpusu-pusu. Kita kata, jadi kita harus perhalusi terma dan kondisi dia. Jadi balik kepada itu, walaupun dia tiada faedah, adakah kita perlu perkara itu? Kita tak mahu. Sekarang macam kita kata Shopee pun dah ada perkara kita boleh buy now pay later. Lama-lama rumah penuh dengan barangan yang kita tak gunakan. Betul. So berhati-hati. Kata ada faedah tak ada faedah, kita fikirkan ada faedah tak kita beli barangan itu. Itu lagi penting. Itu lagi penting. Okey, Doktor, tadi Doktor nyatakan berkenaan dengan bagaimana pentingnya untuk kita penyedia-penyedia platform ini untuk menjadikan platform mereka sebagai satu platform yang berhemah kepada pengguna. Jadi adakah wajar pada ketika ini kerajaan memberikan perhatian terhadap platform-platform digital yang sedia ada ini, khususnya untuk kita mengawal selia bagi platform-platform yang tidak berdaftar ini? Masya Allah, satu pandangan yang amat baik. Kita perlu regulatory. Jadi kita perlu sekurang-kurangnya ada pihak berkuasa yang memantau. Yang pertama, memantau melihat adakah iklan-iklan yang dijalankan ini adalah iklan yang berhemah dan beretika. Yang kedua, adakah platform-platform ini menceritakan keseluruhannya? Macam kata tadi, tiada faedah. Ada cas perkhidmatan, ada cas penalti, semuanya kena telus. Yang ketiga, juga mengawal selia bahawa kemahiran kewangan diberikan kepada pembeli. So, kalau kata platform ini mempromosikan BNPL, pihak regulatory harus datang dengan mendidik. Gunakan BNPL dengan cara yang berhemah. Pastikan hutang anda berada pada tahap yang boleh kawal. Jangan hutang melebihi. Ingat, Rasulullah pernah bersabda,
Apabila kita meninggal dunia, masih ada hutang, maksudnya urusan dunia tak selesai. So pastikan kita membuat sesuatu ini adalah sesuatu yang memberi pulangan, memberikan faedah, memberikan keberkatan, memberikan kesejahteraan. Kita tidak mahu hanya kerana kita mengikut nafsu, dia meretakkan keluarga, meletakkan hubungan rumah tangga, meletakkan tekanan. Dan sebagaimana kita tahu keadaan sekarang ini, stres adalah salah satu daripada punca kesihatan terjejas yang amat teruk sekali. Ya, dalam keadaan situasi sekarang ni kan, kesempitan kehidupan dan sebagainya, tak ada duit nak membeli untuk orang kata apa, memberikan makanan ataupun air terhadap keinginan-keinginan yang kita nak tu kan, Doktor. Jadi BNPL ni dia orang kata sangat bahaya dalam situasi sekarang ini. Ada banyak kebaikannya, tapi kalau tidak mempunyai kesedaran tentang kewangan, struktur kewangan sendiri secara peribadi, dia akan menjerumuskan kita ke arah satu situasi yang kita sukar nak keluar. Kalau muflis apa jadi? Prof, anak belia luar sana tak tahu. Ramai yang tidak sedar, muflis ni dia tidak meninggalkan kesan kepada mereka yang muflis sahaja. Muflis ni memberi kesan kepada anak-anak mereka. Muflis, mereka tidak dapat keluar negara. Anak-anak tidak boleh memohon beasiswa. Mereka tidak boleh memiliki harta dan sebagainya. Fikir dahulu. Fikir jangka masa panjang. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi nasihat kepada influencer atau selebriti yang mempromosikan. Janganlah memikirkan keuntungan semata untuk menjadi iklan. Fikir jugalah apakah sumbangan anda terhadap masyarakat. Ingat, anda boleh membawa masyarakat ke jerumus kesulitan atau anda boleh bawa masyarakat ke arah kesejahteraan. Walaupun iklan itu adalah sekejap sahaja dan anda dibayar bayaran yang setimpal, namun ingat, kesannya ramai yang sengsara. Macam saya kata tadi, BNPL adalah satu instrumen yang baik jika digunakan dengan berhemah, jika dipromosi dengan berhemah. Tapi kalau disalahguna, maka kesan buruknya amat besar. Bukan kepada diri, kepada negara, kepada masyarakat, malah kepada agama. Dari tadi Prof memberi penekanan terhadap penggunaan secara berhemah daripada penyedia platform dan juga kepada pengguna. Jadi kita pada hari ini ingin memberi kesedaran dan juga meningkatkan ilmu kewangan dalam kalangan masyarakat berkenaan BNPL ini. Mungkin ada kata-kata yang ingin Prof sampaikan khususnya dari sudut peranan pengguna untuk mengelakkan mereka daripada terjerumus dengan BNPL yang memudaratkan diri ini, Prof. Nasihat saya, jangan mudah tergoda. Jangan mudah tergoda, dan ingat, setiap kali anda ingin membuat pembelian BNPL, tanya kepada diri anda, adakah anda perlu barangan tersebut? Adakah barangan tersebut boleh memberikan kesejahteraan, memberikan pulangan, memberikan kebebasan, memberikan lebih kita panggil peluang ekonomi? Adakah anda mampu? Adakah anda mampu pada jangka masa panjang? Adakah anda akan menyebabkan tekanan kepada kaum keluarga, ibu bapa atau anak-anak? Jika kesemua ni ditik, maksudnya ya, maka teruskan pembelian. Tapi jika anda hanya sekadar nak mengikut gaya, trend, influencer, selebriti, dan jika hutang sudah sampai ke paras hidung, tak boleh bernafas. Abaikan. Sesungguhnya ini akan menyebabkan kemudaratan bukan sahaja untuk diri anda, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat dan juga negara. Dan nasihat saya kepada penyelia platform BNPL, berniaga secara berhemah, insya-Allah ada keberkatannya. Jika anda mula mencari jalan membuat keuntungan singkat, tidak ada keberkatannya. Okey, kita minta untuk perkongsikan juga apa sebenarnya kelebihan buy now pay later ni. Bagaimana sebenarnya lebih membantu kita untuk ialah merancang sudut kewangan kita sebenarnya. Okey, dari segi kebaikannya, buy now pay later ini dia memberi sedikit kelonggaran kepada mereka yang benar-benar memerlukan sesuatu barangan. Sebagai contoh, mereka yang terlibat dalam sektor gig ekonomi ingin menggantikan motosikal yang agak kita panggil yang usang. Jadi dia nak beli cash, dia tidak ada kemampuan. Tapi BNPL memberikan ruang untuknya. Begitu juga barang keperluan rumah yang lain seperti barangan elektrik, seperti peti ais yang kita mampu dan sebagainya. Jadi BNPL memberikan ruang kita membayar dengan ansuran dan memiliki barangan tersebut sekarang. Barangan keperluan.
Bukannya barangan kemahuan. So balik kepada tadi. Perlu motosikal untuk gig ekonomi, beli motosikal yang sesuai. Bukannya motosikal yang mewah hanya kerana BNPL. Perlu peti ais yang sesuai dengan keluarga. Bukannya peti ais yang mewah hanya kerana BNPL. So ini maksud saya, BNPL boleh jadi satu instrumen yang baik demi menjamin kelangsungan kehidupan. Namun BNPL juga berpotensi menjadi jerat untuk menjerat kita. Jadi fikir sendiri, tanya kehendak atau kemahuan. Ukur baju di badan sendiri, mampu atau tidak. Sebenarnya Prof, kalau dia pakai BNPL, beli telefon mewah contohnya, katanya dengan alasan untuk membawa pulangan kepada perniagaan dalam talian. Situasi macam tu macam mana pandangan? Boleh. Dalam konteks ini, kalau dia kata dia melakukan perniagaan atas talian yang memerlukan grafik, video dan sebagainya. Dan jika alat yang dia miliki sekarang tidak mampu, maka itu boleh. Sebab telefon itu menjadi medium untuk dia meraih perniagaan. Dalam konteks ini boleh. Tapi bukannya seorang yang sudah memiliki contoh iPhone 13 nak membeli iPhone 14 hanya kerana BNPL. Hanya kerana kawan ada. Hanya kerana jiran ada. Hanya kerana selebriti ada. Jangan begitu. Itulah Prof. Prof tadi cakap ukur baju di badan sendiri, Prof. Tapi kadang-kadang kita ni mendapat tekanan daripada orang sekeliling, Prof. Yalah, contoh tengok jiran beli perabot mewah, tengok emas besar, dakap macam Prof cakap tadi, takkan kita nak mengalah pakai emas sikit je, Doktor. Jadi macam bagaimana, Prof, dalam situasi ini, tekanan orang sekeliling ni? Kita anggaplah ini semua godaan setan. Kita anggaplah ini adalah bisikan setan. Kita harus kuatkan, tambahkan iman. InsyaAllah sejahtera. Sama je konsepnya. Ini semua godaan dan bisikan yang membawa kita ke arah kesesatan, ke arah kemudaratan. So kita kuatkan iman. InsyaAllah. Kita ada misi yang lebih besar. Kebahagiaan keluarga, kesejahteraan negara dan sebagainya. Betul, saya setuju. Sebab kita hidup, kita bernafas, jadi kita nampak sebenarnya situasi ni dekat dengan kita sebenarnya, dengan ahli keluarga, dengan mungkin sahabat kan. Tekanan, orang kata peer pressure tu memang ada yang menyebabkan kita mahu memenuhi kemahuan kita, tapi itu sebenarnya bukanlah kehendak. Jadi seperti yang Prof katakan, saya ulang balik, ukur baju di badan sendiri, jangan menjeratkan diri anda terhadap BNPL ini, beli dulu bayar kemudian, dan pasti kalau anda menggunakan perkhidmatan itu, pastikan ianya boleh memberikan pulangan kepada anda dan ianya boleh menampung kembali hutang yang anda menggunakan perkhidmatan BNPL itu. Terima kasih Prof Dr. Baharum bersama kita hari ini untuk memberikan kesedaran kepada pengguna kita, penonton kita berkenaan dengan BNPL. Dan kita harapkan ia dapat meningkatkan kesedaran dan juga memberikan ilmu kewangan kepada kita semua, khususnya dengan